وبه نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا أما بعد مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Alhamdulillah, pada hari ini sambungan kita lagi adalah kitab Tauhid kita yang mana kita nak baca kitab Simpulan Iman atau Mazhab Salaf ataupun apa kata perisai bagi sekalian mukallaf. Siapa kita pada hari ini muka 20 Sod kata musannif qala al-musannifu wala syai'a misluhu. Kata musannif tu kitab dia panggil At-Tahawi dalam akidah dia. Terjemah daripada guru kita, dan tiada ada suatu seumpamanya. Tidak ada satu perkara pun serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ha tu klik pada Allah, wala syai'a misluhu ay mislullah makna kita. Kemudian dia syarah pula. Sying ni makna dia syarah. Qala syarih. Telah ittifaq sekalian ahli sunnah atas bahawa Allah Ta'ala tiada seumpamanya, seumpama Allah tu sesuatu. Jadi ittifaq semua ahli sunnah lah, kata sepakat daripada ulama ahli sunnah tu sunnah Nabi ni, Allah Ta'ala tiada seumpama sesuatu, tak ada serupa dengan satu perkara pun. Tiada pada zatnya, nak hurai lagi, tiada pada zatnya, mana tak serupa pada zat Allah Ta'ala tu dengan zat-zat makhluk. Dan tiada pada sifatnya, sifat Allah pun tak serupa dengan sifat makhluk. Kalau serupa pada nama lah, hakikat tak serupa. Dan tiada pada perbuatannya, tidak juga perbuatan Allah Ta'ala tak serupa dengan perbuatan makhluk. Makhluk ada buat ni benda hak ada dah, ambil kayu dah buat rumah, tu benda hak ada dah buat tu. Dia nak ayat kata di segi hakikat seperti tu Tuhan ada zat, kita pun ada zat, tapi zat Tuhan tak serupa zat kita. Apatah lagi sifat Tuhan tak serupa dengan sifat makhluk. Kemudian perbuatan Tuhan pun tak serupa juga dengan perbuatan makhluk. Itu dia. Boleh kata gitu tu dengan makna boleh kata gitu tu kerana firman Allah Ta'ala. Itu dia. Boleh kata ittifaq ahli sunnah kata tak serupa tu kerana Tuhan sendiri royak, Tuhan sendiri kata yang berbunyinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat rakam 11. Artinya, arti firman Allah Ta'ala tu, tiada ada seperti zat Allah segala zat. Zat sama ada, tapi ayat tu tak serupa zat Allah dengan serupa zat-zat makhluk yang menjadi tu. Dan tiada ada seperti sifatnya, sifat Allah Ta'ala tu segala sifat makhluk. Sifat Tuhan tu tak serupa dengan sifat makhluk lah. Tu dia. Dan ia juga, mana Allah juga lah yang sangat mendengar akan segala yang didengar. Allah Ta'ala kita tu dengar semua perkara yang didengar, dan yang sangat melihat akan segala yang dilihat. Allah Ta'ala tu sangat nampak lah semua benda hak nampak sana itu. Makna gitu. Ini jelas lah hak kita dengar daripada syarah dia tu, makna sangat-sangat jelas lah yang panggilnya. Kalau gitu dia kata di sini, maka firman-Nya laisa kamitslihi syai'un. Ayat kata hak Tuhan kata tidak ada sesuatu seumpama Allah tu, katalah tu jual gapo tu, menolak akan segala furuq yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya pada sifatnya. Ni nak tolak furuq hak kata satu kumpulan kata serupa Allah Ta'ala tu, sifat dia serupa dengan sifat makhluk juga. Nak tolak kata itu tu Tuhan kata lah sekarang misalnya syait dah tak serupa tu. Dia katanya seperti Daud Al-Jawaribi. Daud Al-Jawaribi ni salah seorang
ahli ilmu yang silap, yang salah dan yang menyerupainya. Hak serupa dengan Daud Al-Jawaribi itulah. Dia kata sifat atas ni serupa dengan sifat makhluk. Tahir rakyat kata mendengar, kita pun ada mendengar. Tahir rakyat kata melihat, kita pun melihat juga. Kalau itu serupa dia kata. Itu maknanya. Dan mereka itu mana? Mereka itu segala fuak hak menyerupai Allah Ta'ala tu. Dia kata akah bagi Nasrani. Seperti lawan bagi Nasrani lah. Itu dia fuak Nasrani. Lah mana dia kata? Yang menyerupakan mereka itu akan makhluk. Jadi fuak Nasrani itu menyerupai mereka itu fuak Nasrani itu dia akan makhluk iaitu Nabi Isa alaihissalam dengan Tuhan. Ini juga kot tu. Nabi Isa ni anak Tuhan, serupa Tuhan lah, mana gitu. Iaitu Nabi Isa alaihissalam dengan Tuhan. Nabi Isa ni serupa dengan Allah, mana gitu. Tu hak orang panggil hak silap, hak salahnya terdiri daripada fuak Nasrani tu. Kerana dia tidak ikut kitab hak turun langit, maka dia fikir sendiri kok, silap lah. Dan menjadikan mereka itu akan Nabi Isa adalah Tuhan. Hingga setengah tu kata Nabi Isa ni adalah Tuhan, satu juzuk daripada Allah Ta'ala. Ni nak ayat kata hak pegangnya fuak Nasrani. Makna hak Tuhan mai royak kata Tuhan tak serupa makhluk, nak tolak fuak hak dewasa kata Tuhan serupa makhluk tu lah, mana gitu tu makna dalil Qur'an dah putus dah kata Tuhan tak serupa makhluk. Tu apabila kita yakin dalil Qur'an dah kata Tuhan serupa makhluk, tak apa Tuhan royak pula. Dan firman Allah wa huwas samiul basir. Tu kemah dia dulu kan dia Tuhan royak kata dan ialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Wa kelimah as-sami'ul basir ni menolak akan segala fuak yang menafikan sifat Allah Ta'ala. Tujuan perkataan yang keluar ni pula nak tolak fuak Tuhan tak ada sifat tu. Dan mengkosongkan Tuhan daripada sifat. Ya Tuhan ni tak ada sifat. Kalau ada serupa kita tu dia. Terdiri daripada fuak ni. Fuak mana dia kata? Seperti Jahmiyah. Seperti fuak Jahmiyah ni, dia tak boleh kata Tuhan sama. Sebab kita pun ada sama. Kata basar kita pada sifat melihat, maka dak maka Allah mana gitu. Tu dia. Dia kata sini Jahmiyah, iaitu buat Jahmiyah, dia kata iaitu mereka Jahmiyah ni satu kumpulan Jahmiyah ni mereka yang mengikut akan Jaham bin Safwan As-Samarqandi. Dia ni turut sebagaimana ketua dia hak awal kok, Jaham bin Safwan As-Samarqandi ni lah. Tu. Dan adalah Jaham ini yang menzahirkan akan nafi sifat. Jaham ni lah dia menafi kata Tuhan tak ada sifat. Sebab apa? Sebab kalau ada sifat serupa makhluk, Allah itu tak ada sifat. Kalau sifat kuasa, kita pun ada kuasa. Kalau sifat melihat, kita boleh melihat. Pakai tak lah mana kita. Dan mengkosongkan Tuhan daripada sifat. Tuhan tak ada sifat. Ia termasuk habis lah supaya alasan Mu'tazilah pun lah tu lah. Kalau ada sifat tu dia kata berbilang koding, sifat pun koding, zat pun koding, macam-macam lah alasan dia tu. Dan ia Jaham bin Safwan ni mengambil akan dimakan itu daripada Ja'd bin Dirham. Tok guru dia pada Jaham ni adalah nama dia Ja'd bin Dirham. Tok guru hak sah dia itu, hak fuak atau tak alih dah sifat ni. Dan setengah daripada perkataan yang ketunggalan dengan dia, setengah daripada perkataan hak sore dia lah, hak ketunggalan dengan dia dengan perkataan itu oleh Jaham ni, dia katakan bahawa syurga dan neraka binasa keduanya. Syurga neraka ni binasa ya lah, kerana makhluk mana gitu. Itu dia. Jadi hak jelasnya daripada akidah asli ahli sunnah juga, Allah Ta'ala mengekalkan syurga dan neraka ni. Khalidina fiha sebut tu. Sama ada orang masuk neraka sebut kata kekal, orang masuk syurga pun sebut kekal. Pahaya ke alasan kata makhluk ya kena binasa dia kata. Tu nak ayat katanya hak setengah daripada benda hak salah dia tu. Dan bahawa iman itu iaitu makrifat, maka hanyalah dia tak iman tu kalau dah kata kenal tak apa dah. Makrifat kenal saja tak apa dah. Seolahnya awal agama kenal Tuhan tak kenal tak apa dah, makrifatullah tak. Iaitu makrifat, maka hanyalah kenal saja tak apa dah. Tu mana iman dia kenal Tuhan, Tuhan kuasa Tuhan. Kalau tu je. Seolahnya tak ada sakut bawa dengan amalan lah dia ni. Dan kufur itu iaitu jahil. Maka hanyalah
Apa nak kufur dia jahil, tak kenal Tuhan, tak tahu sifat, tak tahu atau sifat, dia tak ada sifat mula dah, tak kenal Tuhan lah dah. Maknanya katanya. Dan segala perkataannya itu salah, tiada betul. Seperti yang lagi akan datang keterangannya salah tu. Jadi perkataan dia ni tak betul lah, nak ayat mula lah, di mana tempat salah dia tu. Mana natijah sini ya. Petinya hak ni kemah katanya Tuhan tak suka makhluk, jadi putus kata ini situ. Lepas tu tak apalah. Hak lain tak kena itu lah. Hak bosannya tak faham sini, tak orang tak kemah lah sekarang ni. Sampai tu hidup kiyah tu. Kalau tak atas supaya kita, kalau ada tangan supaya kita, sebab apa? Sebab dia tak faham hak ni, hak lain sekarang sendiri syekh ni. Kalau dah kata baca mulut itu ya, tapi tak ada kata ini putus hati, tak. Ini putus hati kata tak suka makhluk. Tak apa kan. Tuhan rakyat sama bahasa rakyat kata belah mana dia tu pakai tak lagi kiyah makhluk lah. Kalau Tuhan kata atas Tuhan kata tangan lah, Tuhan kata muka lah, tak lagi kiyah dah. Kenapa? Kerana kata ini putus dah, ittifaq dah kata lain sekarang sendiri syekh. Kita tergambar kata kalau tu super makhluk tu mana kiyah makhluk, kita kiyah makhluk mana kita dia Allah tak super makhluk tak ada kiyah lah mana kita, kiyah batil, kiyah farid apa panggil. Kata musannif lagi, wal qala musannifu lagi, wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu yang melemah ia akan Allah tu. Hal ni ayat segi tak serupa. Ni mutlaknya tak serupa Allah Subhanahu Wa Taala tu. Malaikat serupa pada nama, tidak ada bilangnya lah maksud kita. Lepas tu sini ayat pula katanya, dan tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah Taala. Dia kata dan tiada ada sesuatu yang melemahkan akan dia, akan Allah Taala tu. Tak ada pihak boleh nak melemah Allah Taala lah. Bahkan Allah Taala tu boleh melemahkan segala-galanya. Kemudian Isyarah katakan di sini, honyosonya tiada ada yang melemahkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulah tullah, kerana akidah ni sepegangnya, bukan hafalan, bukan ingatan, pegangnya. Tu walaupun kita tak tahu nak kata wala syai'a yu'jizuhu, tak pandai, tapi kadang matanya Tuhan lemah ke tak? Tuhan tidak lemah, dan tidak ada benda orang ada satu makhluk boleh melemahkan Allah tak? Tu mana pegang ni? Walaupun dia tak ingat nak kata apa. Ialah kerana sempurna kuasanya. Tu kerana sempurna kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Di sinilah dia katanya firman Allah Taala, Tuhan mai royak jelasnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Baqarah ayat 148. Artinya bahawasanya Allah Taala sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tuhan ni kuasa belaka daripada yang harus adanya. Benda tu benda harus adanya, ada sesuatu tu, dan harus tiadanya, tiada sesuatu tu. Benda sepatut ada pun tak tahu, benda sepatut tak ada pun tak tahu. Tak tahu belaka lah maksudnya. Itu dia. Mana sini sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu daripada yang harus adanya. Benda ni patut ada dan harus tiada, patut tak ada. Sesuatu itu Tuhan kuasa cukup-cukupnya. Dan firman-Nya Tuhan banyak lagi sebagai dalil lagi. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana 'aliman qadira. Surah Fatir ayat rakam 44. Artinya, dan tiada ada Allah Taala melemahkan akan dia, akan Allah Taala tu oleh sesuatu di atas segala langit dan tiada di atas muka bumi. Tidak ada lah kata sesuatu sana itu. Nak pergi melemah Allah Ta'ala, sama ada sesuatu tu alam makhluk sebelah atas langit ataupun makhluk sebelah bawah pun tak ada dia boleh nak pergi melemahkan Allah Ta'ala. Sebab apa tu? Boleh kata tidak begitu tu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah ia sangat mengetahui lagi sangat kuasa. Diilahnya kerana Allah Ta'ala tu adalah sangat mengetahui, lagi pula sangat kuasa cukup-cukupnya. Maka memberitahu Allah Ta'ala pada ujung ayat ini, di hujung ayat ni sebut Aliman Qadira ni apa? Atas dalil ayat ini nak hujung ayat dengan mana innahu kana aliman qadira ni lah, atas dalil ketiadaan lemahnya. Mana ayat tu jelas kata Tuhan tu tak ada lemah, mana gitu, tak ada dia boleh melemah. Dan Allah Ta'ala ayat juga katanya dia ni adalah ketiadaan lemahnya.
dan iaitu sempurna ilmunya. Lagi pula sempurna ilmu Allah Ta'ala dan qadratnya. Mari sebut kali pula aliman, mari sebut pula qadira. Sempurna ilmu Allah dan qadrat Allah. Kerana bahawa lemah itu terjadi ia daripada dhaif. Sebab lemah tu ia timbul ia lemah tu daripada dhaif dan daripada ketiadaan mengetahui. Ia tubik daripada lemah tu, dia tak gerak. Lagi pula dia tak erti, tu lemah. Seorang nak suruh buat apa-apa, dia tak erti, dia lemah selalu. Kalau tidak, dia tu rasa tak gerak, maka termasuk kata lemah. Tu maknanya. Kata musannif kita lagi, wala ilaha ghairuh, dan tidak ada yang disembah dengan sebenar selainnya, mana malaikat Allah lah. Ila ghairuhu dengan mana illallah lah, mana gitu. Terjemahnya, dan tiada yang disembah dengan sebenar lain daripada Allah. Tak ada dah hak kita nak ibadat dengan sebenar malaikat Allah lah hak sebenarnya. Lain daripada Allah tak, semua tu batil, mana palsu. Tu maknanya. Apa ya syarah sini katanya? Ini kelimah tauhid yang menyeru kepadanya, kepada kelimah ni oleh sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu kelimah ni lah, kelimah tauhid ni yang menyeru kepada kelimah ni oleh semua Rasul alaihi wassalam. Dan bermula mengisbatkan tauhid dengan ini kelimah. Menetap isbat mana? Menetapkan tauhid dengan ini kelimah. Kelimah mana? Kelimah la ilaha ghairuh ni lah. Adalah ia. Dia kata ia mana? Ia mengisbat ni dengan ditilik kepada nafi. Tilik kepada nafi, kepada la dulu tu. Dan isbat yang memberi faham akan tersimpan ketuhanan itu pada Tuhan yang satu. Mari nafi isbat tu, mari nak meletak pula lebih faham kita kata kena sifat pada Tuhan hak kita buat ibadat ni, Tuhan satu saja. Makna gitu. Kerana bahawa isbat saja kedatangan, atasnya ihtimal ada yang lain. Kalau isbat saja, royak saja, tak ada mari nafi isbat tu, boleh jadi ada lain kata. A'budullah, aku ibadat akan Allah. Jadi boleh jadi aku ibadat pada orang lain kata. Kalau tidak aku ibadat malaikat Allah. Tu dia. Tu kan mari nafi isbat. Lain tak masuk lah makna kita. Sebab tu nak taksih, nak menentukan. Dia katanya. Maka barangkali kerana inilah tetap kalau berfirman Allah Ta'ala, sebab itulah dia katanya, barangkali kerana inilah kedatangan ini, tetap kalau Allah Ta'ala berfirman wa ilahukum ilahu wahid. Pada awalnya saya sebut kata artinya bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Kau datu tu takut dia mau kita kata boleh dia ada orang lain pula apa. Sebab tu orang panggil sebab kata sebab mari kena marilah pula lah. Berfirman ia kemudiannya. Kalau gitu tetap kalau gitu, tak kalau firman lah tu mari jawab tak kalau pula lah. Berfirman ia Allah Ta'ala kemudiannya. Kemudian daripada wa ilahu hai kata pula la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mari nafi sebab pula. Tu nak kemah nak kejap. Orang ni betul royak. Orang ni mari betul pula nafi sebab pula. Mari la tidak ada yang disembah sebenar malaikat Allah. Tu dia. Artinya tiada yang disembah dengan sebenar malaikat ia juga, iaitu Allah juga. Allah mana? Tuhan yang mengeniakan rahmat yang besar-besar dan rahmat yang kecil-kecil. Itu Allah ada nikmat, sama ada nikmat benda betul besar ataupun benda betul halal, tak kira lah. Allah Ta'ala berlakulah maksud kita ada rahmat kepada kita tu. Maka bahawasanya terkadang melitah di hati seseorang, kadang-kadang mari terlitah di hati kita, tak kalau hitah kan, kalau kata wa ilahukum ilahu wahid tu lah, bahawasanya Tuhan kita satu. Kalau kau datu tu kita wa ilahu wahid tu mari terlitah di hati, maka bagi orang lain Tuhan yang lain. Jadi kalau itu Tuhan lain, dia mulai ada Tuhan juga gitu. Maka menolak Allah Ta'ala akan dia akan perkataan saat itu dengan firman-Nya. Tuhan mari nak tolak takut pergi sekolah tu dia hak melitah di hati lah tu ya ta la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada yang disembah dengan sebenar malaikat ia Allah yang amat murah lagi kasih sayang. Telah terdahulu maknanya, makna firman tu. Royak dah makna saat ni tu di atas ni. Tu maknanya. Lagi pula kata musannif kita lagi qadimun bil ibtida'in daimun bil intihain. Kata musannif kita lagi. Terjemahnya sedia dengan tiada permulaan. Cerak Allah Ta'ala sedia, tak ada mula. Tak ada macam mengaku ni sebab tak ada manusia nak supo.
berkekalan dengan tiada kesudahan. Tuhan ni kekalan ada dengan tak ada terpaksa. Kita ada suk dia mati, kemudian time hidup klik pula mana gitu. Dia katanya. Tu. Nak ayat kata. Tu. Ya syarah katakan artinya ada Allah Ta'ala itu tiada didahului oleh ketiadaan. Tak seperti makhluk. Tak ada, lepas tu baru ada. Tak ada Tuhan tu bukan kata dulu tak ada. Dan tiada menghubungi akan dia akan ada Allah Ta'ala tu oleh ketiadaannya. Ada Tuhan tu bukan tak ada macam kita ada. Tu. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Dalil kata Allah Ta'ala ni ada, tidak dahulu oleh ketiadaan, tidak hubung oleh tak ada ni. Saya sebutlah dalil. Huwal awwal wal akhir. Allah lah yang awal dan Allah lah yang akhir. Tak ada firman dakwah ni tak ada lupa dengan firman. Artinya Allah Ta'ala juga yang awal dan yang akhir. Itu awal dan akhir. Tu. Kemudian Nabi masyarah pula sembuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masyarah pula Allahumma dalam doa, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Artinya, hai Allah, engkau juga yang awal. Nabi pun beri akuan dalam doa dia. Kata Allah lah yang awalnya. Dan tiada ada sesuatu dahulu daripada engkau. Tak ada dulu daripada engkau, tak ada. Allah tak tunggalai saja. Itu jelas akidah kita ni deh. Dan engkau juga yang akhir. Akhir pun Tuhan juga. Itu dia. Kemudian saya nak bakit hamba dia pula dah. Kandak dia lah sudah. Maka tiada ada sesuatu kemudian daripada engkau. Tak ada. Pada Tuhan tak ada. Maka perkataan pengarang tu kita kata qadimun bila tida'in daimun bila intihak. Ialah makna kedua-duanya nama Allah Ta'ala kena tak al-awwalu wal akhiru. Sebagai isi tu lah. Makna qadimun bila tidak kena tak awal tu. Awal mana apa? Sedia dengan tidak ada mula. Wal akhiru akhir mana apa? Daimun bila intihak. Mana kekekalan tu hingga tak ada terpaksa tu mana akhir. Akhir buat Allah makna kita. Ketahui olehmu bahawasanya telah masukkan ulama usuluddin akan nama Al-Qadim. Jadi balik ulama usuluddin ni ada buh masuk nama dia kata nama Al-Qadim ni dalam segala nama Allah Ta'ala. Ada juga ulama kita masuk kata Al-Qadim ni masuk dalam nama Tuhan. Dan sesungguhnya bukan ia daripada segala nama-nama Allah yang lebih elok. Dan bukanlah ia Qadim ni daripada segala nama Allah, maksudnya Asmaul Husna tu dah. Dia tanya. Sebab apa situ? Dia kata sini. Tu. Kerana makna Qadim itu yang terdahulu atas lainnya. Oleh Qadim ni yang dulu ada tu ya ada, yang dulu ada tu ada. Tu dia. Tiada maknanya, tidak makna Qadim itu barang yang tiada dulu dia akan barang tu oleh ketiadaan. Kalau Qadim tu ya tak kata tak ada. Makna kata tidak dulu akan dia oleh ketiadaan. Ni dah kira bahas makna bahas luah ni. Tambahan lagi tiada datang ia Qadim tu pada nama Allah Ta'ala dalam Quran dan hadis. Jadi mari dalam Quran tak ada sebut Tuhan tu Qadim, dan hadis sahih tak sebut, ada doa tak ada lah. Tuhan sifat makhluk dia ada kalau urjunil Qadim tu tiba-tiba tambah lama dah tu gitu. Dan bermula segala nama Allah Ta'ala tauqifiyah. Golek nama Tuhan tu kena terhati atas nah lah mana gitu. Dia kata sini artinya terhati harus memakainya pada Allah Ta'ala atas datangnya di dalam Quran. Itu dia. Itu maknanya nama Tuhan tu kena terhati atas, harus kita nak pakai nama Tuhan tu atas datang nama Tuhan dalam Quran. Nama Tuhan tu mari dalam Quran atau hadis atau ijma' ulama, mari hadis ijma'. Itulah perkataan yang dipilih. Itulah perkataan yang pilihnya. Hak perkataan yang mukhtarnya tersuah guna kah Al-Qadim ni nama Tuhan ni pakai guna al-awwal wal akhiru lah. Maka gitulah maksud yang naknya. Itu dia. Sebuah makna tu tak ada salah lah makna gitu. Dia katanya. Baik. Kalau gitu apakah benda hak mudah-mudah kita kira-kira. Kata musannif lagi la yafna wa la yabid. Terjemahnya tiada menasa ya Allah dan tiada punah ia. Tuhan ni balik menasa podak punah podak. Sifat menasa sifat punah adalah sifat makhluk. Kata syarahnya dia katakan
Ini ini kata la yafna wa la yabid lah. Mengaku dengan berkekalan ada Allah Ta'ala. Kita mengaku kata Tuhan tu kekalan ada. Dan tiada diterima akal akan menasanya. Tak diterima akal sama sekali nak kata Tuhan itu menasa. Bukan yang lain daripadanya juga yang menasa. Bukan hak semua lain daripada Tuhan tu ada menasanya. Dan yang berkesudahan adanya. Hak sub adanya lain daripada Allah. Allah Ta'ala ni tak ada paksud. Di sinilah yang terkerana firman Allah Ta'ala kerana Tuhan sendiri ayat kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apakah maksud dari surah Ar-Rahman ayat 20 ni dia kata dan ayat 27. Artinya segala mereka yang di atas muka bumi tak dapat tiada daripada binasa. Apakah gitu? Di atas muka bumi tak dapat tidak kena binasa lah. Dan berkekalan muka Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan lemah limpah kurnia yang sempurna. Ayat tu kekalan lah muka Allah Ta'ala sama dengan zat dia tu mempunyai kebesaran dan limpah kurnia yang sempurna. Tu maknanya sudah terdahulu dah pada bahas tauhid asma wa sifat dulu lah, bahawasanya muka Allah Ta'ala tiada menyerupai muka yang baru. Maka gitu muka tak ada serupa muka baru. We kemah dia kata adin dalil qat'i tadi katanya tak serupa makhluk pasnya kiyah. Ada jadi ngaruk orang tak betul jadi kiyah. Ya kiyah pula. Kalau tak ada muka serupa makhluk, tengok tu dia panggil tak kemah pegangan dia tu hak qat'i. Apabila kita putus dah dalil qat'i kata tak ada serupa makhluk, tak ada apa dah lah mana gitu. Tak ada kena belik dah. Lepas tu kita kiyah pula tu dia panggil kiyah farid. Kalau muka tak ada itu rupa muka makhluk. Panggil kiyah farid, kiyah makhluk. Tu maknanya. Bukan muka yang layak dengan kebesarannya. Muka yang layak, muka tu bukan muka kita. Jadi muka tak tunjuk muka gini. Ya kelimah muka ni ya orang panggil tak serupa lah. Kalau tu muka malaikat dia boleh hoyak. Muka Jibril, muka Mikail dia boleh hoyak. Muka hatu, muka jin dia boleh hoyak. Muka surat ni kita aja ni. Muka surat ni ada mata kan? Ada bulu kuning ni muka surat ni. Tu dia. Ya kelimah muka ni panggil kalau kita ngaji mantik dia panggil kelimah, orang panggil kelimah kulli. Dia panggil orang panggil kelimah waktu mufrad orang ifrad. Tu dia panggil masadak dia tu banyak. Kalau muka manusia gini. Jadi muka surat gini ya. Apabila kata muka lah ni, tu panggil hak tu panggil ba'du ma sadaqah, tengah daripada masuk dalam afraq kulli bagaimana muka tu. Muka ni yang lagi gitu kan. Tu maknanya. Kalau gitu jelas sini yang kata kita ngaji dah dulu bab ni, kita tak keliru dah lah. Mana gitu. Bukan muka dan tiada binasa dan tiada punah ia, berhampiran maknanya. Nak hurai kata tak binasa tak punah tu mana tu luar dekat lah, berhampiran maknanya, makna dekat lah. Nak kemah gitu ya. Kata la yafna wa la yabid lah, supaya orang panggil Arab panggil atful muradih, atas muradih makna gitu. Menghipungkan musannif akan keduanya akan perkataan la yafna wa la yabid ni pada sebutan kerana menguatkan. Kena dah kita sebut ni tujuan nak kuat, nak kejak, nak kemah gitu lah. Dan ini perkataan menetapkan dan menguatkan perkataan daimun bil intihad. Ini juga, ini mana? Ini kata la yafna wa la yabid tu. Tak menasa tak punah tu nak menetapkan dan nak kuatkan perkataan daimun bil intihad. Mana berkekal Allah Taala tu dengan tidak ada kesudahan dia panggilnya. Itu maknanya. Itulah lebih kurang maudhu' kita hak sakut pak dengan ayat kata takut pak lain sekali sedih syak ni terhadap semua makhluk ni. Makna cukup sepenuh lah. Kemudian kita akan sambung pula maudhu' ni ya pergi ikut lain sikit sakut pak dengan iradat nak pergi ikut hubungan koda-koda sikit-sikit capur lebih kurang gitu lah. InsyaAllah ta'ala huraian dia je panjang, kita akan sambung pada gelar seterusnya. Cukup sekarang ni pada hari ni. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.